Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita dah 9.33 sekarang, jadinya saya teruskan juga. So bagi yang tak datang, saya minta dia rujuk kepada yang hadir ya. Kalau tidak nanti dia tercicir, markah tak ada. Okay, ini adalah course information yang telah dimurnikan dan dibincangkan kepada you pada 6 hari bulan April. 6 bulan April pada kuliah yang pertama PKP setelah dimurnikan. Okay, saya ada buat perubahan dari aspek final exam. Final exam 30% ditukar kepada projek 1. Ya. Apa projek 1? Kita tengok yang balik semula ni. Projek 1 adalah e-folio. Folio kita asalnya kita buat secara hard copy tapi kita tukar kepada bentuk soft copy saja dan saya consider itu sebagai e-folio. Apa kandungan e-folio ni? You dah buat according to mingguan. Daripada awal jahitan asas, kekal dan sementara, jelujur, jerit kias, sembat susup, sembat dan sebagainya, itu adalah jahitan asas sehinggalah yang terakhir adalah penghilang gelembung ya. Ada beberapa jenis penghilang gelembung, contohnya kedut lepas, lisu beriring, lisu terbalik, lisu bertentang, dan juga sebelum tu adalah penyudah tepi menggunakan kelepet melengkung. Kelepet melengkung. Saya dah itu you dah buat spesimen tu, itu adalah membawa markah kepada 30% untuk projek 2. Projek 2 dan penerangannya dimasukkan dalam projek 1. Projek 1 tu siap dia punya description ya bagi setiap satu. Saya dah maklumkan apa elemen dalam projek 1 iaitu folio ni semasa hari pertama kuliah di UTM. Sebaik saja buka semester, saya dah tunjukkan folio yang tebal dekat meja pensyarah dekat mamal jahitan. Saya dah flip, dah tunjukkan you satu persatu dan markahnya. Cuma kita dah buat sebahagian daripada spesimen di UTM, sebahagian lagi kita sambung secara online berbantukan banyak yang saya sediakan bahan bantuan mengajar, contohnya slide yang saya mengandungi gambar-gambar steps untuk membuat spesimen. Kemudian saya juga ada sediakan link untuk proses menjahit spesimen berkenaan. Ya. So ini dimasukkan ke dalam folio, steps dia tu. Saya dah tunjukkan juga kriteria apa benda yang perlu ada dalam folio. Prosesnya sahaja dimasukkan dalam video. So kita ada video iaitu membawa kepada 20 markah bagi setiap proses yang you kena hasilkan bagi setiap spesimen. Sebab saya tak memerhati secara fizikal, so video tu biarlah video yang berbicara ya, yang menunjukkan sama ada you buat ataupun tidak. Kemudian kita ada e-drafting. Ini e-drafting untuk VEST. Saya beranggapan agak sukar untuk you faham tentang cara untuk melakar pola VEST tanpa tunjuk cara secara fizikal. Jadinya yang ini saya omit ataupun saya gantikan dengan lain yang lebih mudah, yang lebih achievable saya rasa, dan yang saya akan bincangkan hari ini. Jadinya projek 1 e-folio ni tak ada masalah sebab dia penerangan proses menjahit spesimen. Dari segi saya kriteria saya dah masukkan, saya dah cerita masa dalam e-learning kriteria dan juga dah diterangkan semasa hari pertama kuliah.
Cuma ada yang tak, sebahagian daripada spesimen berada di UTM, ya, saya faham yang itu. Jadinya you kena cari spesimen di Google, ya. Google ada menyediakan spesimen, contohnya spesimen lengan gelembung. So you letak di situ, ya, di dalam folio you. Dan kena label lah spesimen you depan ke belakang. Nanti saya tunjukkan kriteria. So apa benda yang you kena buat. So hari ni spesimen tu dah selesai. E-drafting ni, pattern drafting kita akan bincang hari ni sebab ada pemurnian lagi, memandangkan saya tak rasa you boleh buat sebab you tak ada basic pun untuk melakar pola secara fizikal, one to one dengan pensyarah. Jadinya agak sukar, so saya gantikan dengan yang lain yang agak lebih mudah dan yang saya jangka you boleh achieve benda tu. Kemudian video ni tak ada masalah dah sebab daripada PKP mula kita belajar secara online. Saya pun telah menyediakan platform untuk menghantar video bagi setiap proses pembelajaran dan setiap task mengikut task yang saya dah beri. Yesterday adalah due date, ya, bagi all the assignments except saya bagi extension sehingga 6 hari bulan pada a few projects, ya. Okay. Itu adalah berkaitan dengan assessment method untuk kursus SPPL 1122 iaitu pakaian dan fabrik. So far ada soalan tak nak tanya sebelum saya continue? Ada? Tak ada, ya? So senyap tu saya consider tak ada lah. Okay, kita pergi kepada assessment, ya, untuk kriteria penilaian folio, e-folio. Okay, boleh nampak ni sekarang saya punya slide, ada masalah tak? Okay, kriteria slide ni, yang pertama you imagine sebuah folio tu yang saya dah tunjuk tu. So front cover dia you kena ada maklumat diri you lah, details, ya. Maklumat tentang subjek, tentang diri, kemudian senarai kandungan, pengenalan dan senarai rujukan. Kemudian dia ada 4 isi pelajaran yang penting. Yang pertama adalah berkenaan dengan mesin jahit, jenis-jenis mesin jahit, kemudian peralatan mesin jahit. Kemudian di bawah mesin jahit ni you ada struktur mesin jahit, ya. Struktur mesin jahit dan label. Ni jenis-jenis struktur mesin jahit. Tidak, nanti tak tahu pula bahagian-bahagian mesin jahit, ya. Dan fungsi. Struktur mesin jahit dan fungsi. Fungsi setiap satulah. Dan ni dah cerita dah ni benda lama lah, ya. Saya ingatkan balik supaya you ingat balik semula apa benda perlu ada dalam folio. Kemudian isi pelajaran 2 adalah berkaitan dengan spesimen, tajuk spesimen yang kita buat. Contohnya jahitan asas. So maksud nota tambahan ni adalah berkenaan apa itu jahitan asas. Jahitan asas ada berapa jenis, apa fungsi dia, kat mana dia digunakan. Itu maksud nota tambahan. Kemudian langkah menjahit step by step. Contohnya saya ada tunjukkan stages dalam menyediakan penghilang gelembung lisu beriring contohnya. That's the stages, steps dia, langkah-langkah menjahit. Yang ni banyak terdapat dalam bahan rujukan lah, sama ada you Google ataupun dalam buku ada. Okay, langkah-langkah menjahit ni it can be 2 bentuk lah. Yang pertama dalam bentuk teks, ya, penerangan. Kemudian dia kena yang kedua adalah dia kena sokong dengan gambar rajah. Sebab kalau teks saja pelajar tak boleh ingat, dia tak boleh imagine. That's why perlunya ada yang kedua iaitu rajah ataupun ilustrasi proses menjahit. Kalau misal kata ada ilustrasi proses menjahit, you just letakkan caption sahaja untuk ni pun boleh, ya.
Kemudian yang ketiga, aplikasi pada pakaian. Jahitan tu kat mana? Contohnya jahitan asas. Kat mana jahitan asas tu di-apply? So kalau you nak tunjukkan contoh lah ya, sembat tu pada baju kurung, make sure you zoom that sembat tu. Jangan you tunjukkan gambar baju kurung tapi tak tahu pun yang mana satu sembat. So you kena zoom baju kurung dan you zoom that jahitan sembat tu yang di-apply pada baju kurung. Begitu juga dengan bahagian komponen-komponen lain pakaian seperti kelim, belah. Belah ni kita ada belah strip lapik, belah belah berplakat, belah apa lagi tu yang you dah belajar. Kemudian kita ada garis leher, kemasan collar ada dua jenis, collar lurus, kemudian collar Peter Pan. Kemudian garis leher juga kita ada kemasan lapik ya, lapik berbentuk U, berbentuk V dan juga berbentuk bulat ataupun empat segi, depends apa yang you dah buat. Kemudian penggelang gelembung yang macam saya sebut tadi, lengan ada dua, lengan padanan rata dengan lengan gelembung. Penyudah tepi kita ada dua jenis, penyudah tepi gunakan penyudah tepi kelepek lurus dan juga penyudah tepi kelepek melengkung. Kelim pun ada beberapa jenis, contohnya kita ada kelim belah kangkung, kemasan mesin, jahitan mesin, kemudian overlocking machine, kemudian kita ada kelim betawi, kelim lipat tindih, kelim papan mesin tu ia kena recall balik lah. Itu penerangan. Dan contohnya bila setiap jahitan asas tu you dah cerita dah sampai aplikasi, then you letakkan gambar that specimen, that jahitan claim that specimen untuk jahitan asas. So dalam dekat jahitan asas tu you kena tunjukkan lah tajuk dia, yang ini one page ya untuk specimen, tajuk dia apa, kemudian tanda era pada that jahitan. Pada spesimen tu you kena labelkan jahitan. Kemudian you kena labelkan juga SL iaitu sebelah luar dan juga SD sebelah dalam. Sebab ada certain part yang sebelah luar dengan sebelah dalam dia hampir sama. So you kena tahulah yang mana SL, yang mana SD, tanda SL itu pada spesimen itself yang you kena tunjukkan. Tanda spesimen ni dibawa kepada 6 markah ya, 8 markah ni. Tajuk 6 markah, SD 2, SL 2, tanda era 2. So kalau you tak letak spesimen ni, so spesimen itself tu dia ada markah, tanda era lagi ada markah, you losing so many marks kat sini. Kemudian isi pelajaran yang ketiga, disebabkan kita tak ada buat saya omit saya delete terus tentang melakar pola vest. So saya minta you masukkan just penerangan sahaja tentang vest mengenai yang pertama jenis-jenis vest, kemudian kesesuaian vest mengikut majlis dan juga pola vest. Nah ni you ambil dekat di internet, this is the example of vest punya pola. So that's it yang untuk itu. Jadi you tak payah buat pola. Sebab bila you buat pola, you akan menghadapi big trouble. Saya garantilah you tak boleh buat ya. Sebab saya tak ajar one to one secara one to one. Unless you dah buat experience buat satu pattern design, then baru you boleh jalan sendiri tak apa. Masalahnya you langsung tak pernah buat. Itu sangat bahaya. So saya takut you tak boleh buat. So saya bagi yang mudah iaitu saya masukkan elemen D dekat sini untuk memudahkan you. Just cerita jenis-jenis vest, kesesuaian vest berikut tersebut mengikut majlis, dan ambil mana-mana contoh dekat internet tentang pola vest, so you letakkan dekat you punya folio. Itu saja. Jadi pola vest tu tak payah. So dari aspek lain yang saya nilai adalah kekemasan, menarik, lengkap atau tak lengkap. Dan last sekali adalah rujukan. Rujukan at least daripada 5 buku dan format penulisan buku rujukan tu you kena tunjuk APA system. Macam mana yang APA system tu, yang macam mana you kena Google lah. Dia ada tunjuk, dia ada cara menulis rujukan ni, ada daripada Harvard, AGPS, APA. So saya yang biasa UTM guna adalah APA, gunakan format APA. So kena Google lah yang dimaksudkan APA tu macam mana.
having any problem tentang yang ini, you need to consult saya lah. You tak payah hantar wakil ya. You pergi, you immediately WhatsApp saya individually. Tak perlu hantar wakil sebab wakil you kadang-kadang dia apa yang you expect yang dia tanya according to dia punya understanding. Kalau you masalah you sendiri tak perlu hantar wakil. It's very dangerous sebab maksudnya dangerous in terms of understanding dia dengan apa benda yang you nak tu, jawapan daripada saya tu is different. You kena direct pergi pada saya. Tapi kalau macam tanya benda yang sama secara menyeluruh tu tak apalah. Tapi kalau benda ni masalah dia memang masalah individu, so better come forward. Come forward, consult saya terus. Okay, itu saja tentang kriteria penilaian e-folio. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Tak ada? Okay. Okay, kalau tak ada saya rujuk balik yang you punya ni. Satu lagi kita ada presentation kan? Selain daripada e-drafting tadi, saya juga yang itu kalau setakat itu saja untuk membawa 10 markah tu saya rasa tak mencukupi lah ya. Sebab it's very simple. Tapi saya ada penambahan sedikit untuk you punya yang sesuai dengan markah tu tadi, compatible lah dengan 20% of the marks allocated untuk buat pola. So selain daripada itu, untuk saya ada beritahu Syam ya, minta you allocate slots untuk kita punya kita punya kuliah ya, kuliah. Okey, ini adalah Okey, ini adalah kuliah yang kita rancang nak adakan pada 3 Jun 3 Jun kan? Pada 3 Jun which is hari Rabu ya, pada hari Rabu. Okey, sehingga kini masih lagi belum ada jawapan untuk break-up session tu. Tapi pada hari Rabu kita on juga kuliah, tapi aktiviti ni belum ada. Aktiviti ni saya jalankan kuliah, yang ini saya akan ambil markah yang saya tunjuk ni adalah untuk kita punya tajuk kuliah fabric and textile. Okey, tengok yang ini pelaksanaan kuliah. Okey, 20 minutes yang pertama saya akan bincangkan kuliah. Ini akan menggunakan link kuliah Webex. Link sebenar tu saya akan maklumkan kemudian. Kemudian 20 minit yang pertama, kemudian you akan dipecahkan mengikut kumpulan, 7 kumpulan. 7 kumpulan ini akan ada break-up session dan setiap kumpulan you ada link sendiri. Ada link sendiri, you akan masuk ke link you dan you kena buat tugasan perbincangan. Perbincangan ni ada 7 link ni. Kemudian setelah you siap perbincangan, you kena masuk balik semula link kuliah yang pertama tadi. Yang ini saya beri masa dalam 10 hingga 15 minit untuk break-up session ni. Kemudian dah siap, you masuk balik semula ke link kuliah untuk buat pembentangan dalam kumpulan. Kalau dalam kumpulan you ada 5 orang, setiap orang akan perlu bercakap sebab itu adalah akan diberi markah. Pada hari berkenaan, everybody kena turn on you punya kamera dan kena berpakaian smartly dressed lah sebab diberi markah kan. Dan keaktifan juga diambil kira untuk yang ini. Dan selesai pembentangan ni diberi masa hanya 5 minit sahaja untuk setiap kumpulan. So kalau ada 5 orang, so dalam 5 setiap orang tu membawa masa, mengambil masa hanya 1 minit saja. Dan last kali adalah refleksi. Refleksi, you yang buat refleksi dan juga
Saya yang handle tapi you yang akan buat refleksi. What do you get daripada kuliah tersebut? Okay, apa benda yang you kena bincangkan, apa yang you kena present. So ini adalah kandungan apa benda yang you kena buat adalah berkenaan dengan gini dia. Tajuk tugasan yang pertama adalah you kena cari contohnya kumpulan 1. Ni saya pecahkan kepada ikut kumpulan ya, ada 7 ni, 7 tugasan sampailah yang ke bawah ni, ada 7 kumpulan. Kumpulan 1 dia kena cari nama fabric cotton, kategori cotton tebal, sebab fabric ni ada, setiap fabric ada 3 kategori. 1 kategori tebal, kedua kategori tipis, ketiga kategori yang pertama tebal, yang kedua sederhana tebal, yang ketiga yang tipis. Fabric ni ada beberapa jenis mengikut sumber dia, dan setiap sumber tu tadi ada 3 kategori, iaitu tebal, sederhana tebal dan nipis. So durasi pembentangan 5 minit, dan yang ini saya letakkan nama ketua kumpulan ya. Contohnya fabric cotton tebal, ketua kumpulan dia Afifuddin. Link Webex ni akan dimaklumkan, masuk tadilah ini link breakup session so you berada dalam kumpulan 1, nanti you akan klik link kumpulan 1, semua members dalam kumpulan 1 you akan discuss lah, akan sediakan PowerPoint ni dalam masa 10 hingga 15 minit you kena discuss ni. So saya dah beritahu awal apa tajuk dia, so you kena siap sedia daripada sekarang lah ya. Jadinya on that date you just merge you punya PowerPoint. You merge bila seorang yang uploadkan PowerPoint, katakanlah yang upload PowerPoint tu adalah Afifuddin dan ahli kumpulan dia Nawarah, Wahidah dan juga Jannatul Raudah. So Afif akan present part dia, kemudian Nawarah followed by Nawarah, then Wahidah dan Jannatul Raudah. So tak perlu setelah setiap orang tu share dia punya PowerPoint. Memadai Afif saja yang control dia punya PowerPoint tadi. Yang lain tu just baca saja. So kena control lah masa tu dalam masa 5 minit. Okay, kumpulan kedua adalah fabric cotton sederhana tebal. Yang ini Ashraf ya, ketua kumpulan. Siapa ada dalam kumpulan Ashraf adalah Nur Zahira Rapani, Nurul Nashita dan juga Muhammad Amizan Amran. Kemudian yang ketiga fabric cotton tipis, Anwar, Muhammad Nur Anwar, dia punya ketua kumpulan. Yang ada dalam tu adalah Khalida Aima, Muhammad Nadia, Ilya dan juga Muhammad Azfar. Fabric sutera tebal, ketua kumpulan adalah Muhammad Nur Hamizan, Muhammad Zaidin, ahli kumpulan dia Raihan, Nadia, Farizalmi Johari, Muhammad Nurul Ain dan juga Nurul Farihana. Bagi sutera tipis, fabric sutera tipis, ketua kumpulan adalah Syamsul Akmal, ahli kumpulan adalah Nur Aisyah Osman, yani Nur Amiza, Azniza, Akil Daniel dan juga Amirah Afikah. Okey, bagi fabric bulu, ini fabric bulu ni saya tak menamakan dia sama ada tebal ke tipis ke apa. You just you can choose either one ya. Kalau tanpa kategori pun saya boleh terima, tak belong tu mana-mana kategori sama ada tebal, tipis ataupun sederhana. Okey, ini adalah Saidatul Asma, Muhammad Zulkafli, kemudian Nur Syamimi, Nurul Ain, Umairah dan juga Aisyah. So ini ada 5 orang. Dan juga tugasan fabric linen untuk yang kurusan 7, Nurul Syahidah, Ain Salihah, Zanariah, Nur Amirah, Nadia. Okey, Nur Amirah Nadia tak silap saya. Ilya. Hello Ilya. Ya, Doktor. Amirah ni ke yang bermasalah dalam internet? Siti Amirah. Okey. Kalau Amirah nakkan markah, dia kena masuk.
Ya. Okay, nanti saya beritahu dia. Dia sebenarnya ada banyak cara untuk ditukar. Dia boleh tukar dia punya network. My students, other students also dia ada masalah in terms of nak access the internet. Apa yang dia buat adalah dia tukar dia punya network dia. So advice Nur Amirah lah. So tak ada pembentangan, no presentation, no marks ya. Itu Okay. yang so Ilya saya minta tolong Ilya sampaikan salam saya lah pada Nur Amirah ni. So, Okay, nanti saya tukar dia. Okay, thank you very much. So ada soalan tak setakat ni? Itu adalah tajuk-tajuk tugasan dan apa benda yang perlu ada dalam tugasan tu. You nak share tentang apa? Okay, ini dia kandungan dia. Okay, contohnya nama dan contoh fabrik. Contoh tadi fabrik yang you dapat adalah cotton sederhana tebal. So you listkan semua jenis fabrik, nama-nama fabrik yang bawah kategori cotton jenis sederhana tebal. Cotton jenis tebal, sorry. Nama dan contoh fabrik mengikut jenis dan ketebalan. Contohnya, you dapat fabrik cotton jenis tebal. So you kena senaraikan nama-nama dia dan cari fabrik. This is the fabric. Contohnya kalau tebal tu adalah denim. So this is denim. So you kena tunjukkan gambar fabrik berkenaan. This is denim. Ini kategori tebal. Okay, contohnya kategori tebal untuk cotton yang kedua, corduroy contohnya. This is the corduroy. How do you know the nama corduroy denim to belong to that fabric cotton yang tebal? That's your job lah untuk find out. Itu dia punya tugas untuk dapatkan daripada pembacaan. Ya. Okay, selain daripada itu adalah sifat fizikal. Kalau cotton tebal ni sifat dia macam mana? Kukuh ke, keras ke, sesuai untuk aktiviti yang macam mana, sesuai untuk pakaian dan bagaimana. Dan yang ketiga, kesesuaian penggunaan fabrik mengikut jenis fashion pakaian. Yang ini saya nak you tunjukkan betul-betul penggunaan fabrik. Contohnya kalau denim tadi. So orang buat apa untuk denim ni? Denim, fabric denim, cotton denim. Orang biasanya untuk buat apa? Buat untuk seluar jeans contoh. Kat mana dia guna seluar jeans? Aktiviti lasak. Kalau cowboy dia gunakan, dia pakai jeans untuk aktiviti dia membersihkan kandang kuda, membuat aktiviti lasak, itu yang ditunjukkan. Atau mungkin buat bag daripada fabric denim. So kalau you dapat this particular tugasan, itu yang saya nak yang you kena masukkan. So yang ini adalah pelaksanaan dia. Saya akan beri kuliah, kemudian perbincangan untuk break up session. Baru masuk Farhan, saya dah nak habis dah ni. Baru bangun ke? Okay, so ni akan masuk breakup session. So dalam 10 hingga 15 minit dan saya akan beritahu. Yang ini 20 minit ya. Yang ini 20 minit. Ini 20 minit. Kemudian perbentang kumpulan 5 kali 7, ini 35 minit kan. Ini 35 minit. Kemudian 30 campur 20 berapa? 50 3, 4, 5, 50. 50, so ini 5 minit. 5 minit. So yang ini saya bagi 10 minutes 10 minit saja untuk perbincangan. So saya dah bagi tahu awal, lebih baik you get ready untuk you punya perbincangan. So ini saya keluarkan lah, saya kurangkan kepada 10 minit saya punya penerangan. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak setakat ni? Ada? 10, 20 campur 3, 50, 55 cukup 1 jam. Okey, ada soalan? Ada soalan? Okey, yang ni ujian kimia struktur filamen. Struktur filamen untuk bulu,
filamen untuk kapas. Cotton daripada kapas ya. Kapas. Kemudian sutera. Kemudian bulu. Dan linen. Ini sahaja. So ada 3 kategori you dapatkan struktur filamen ni. So ini di bawah mikroskop struktur filamen bagi kapas macam mana. Ini bagi orang yang dapat kapas lah, cotton. So dia cotton ni ada berapa orang ni boleh cari ni. So ada 1, 2, 3, tiga kumpulan yang dapat fabric cotton. So bila 3 orang dia akan dia akan share filamen yang sama. Dia tebal tipis dia tak ada masalah. Dia tetap sama. Okey, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Ada soalan? Okey, 2 hari bulan berkenaan saya akan umumkan, saya expect 2 hari bulan tu, 2 hari bulan ke tadi? 3 hari bulan. 3 hari bulan tu. Okey, ada soalan tak? Sesi refleksi tak berlaku dalam pembentangan. Sesi refleksi dia habis selepas daripada you boleh buat refleksi terus saja. So orang yang ketua kumpulan lah yang buat refleksi. So what do you get daripada that assignment? Daripada perbincangan kumpulan tu, apa benda yang you dapat. Okay, bagi memastikan you tak lose any marks tentang assignment ni, you contohnya kumpulan yang pertama ya, fabric cotton tebal ni, iaitu Muhammad Afifuddin, Nurul Ain, Nawarah ni ada 2 nama ke? Ada tak orang lain yang nama dia tak ada kat sini? So kena inform saya ya, kalau tidak you tak ada markah nanti. Okey, Afif, Nawarah, Wahidah dan juga Raudah. Okey, kalau you tak sure, you boleh one to one dengan saya online. So kita buat appointment bila nak buat. So saya boleh check you punya assignment dulu. Sebelum that particular pembentangan. So jadinya waktu pembentangan so tak ada reason you tak boleh dapat full marks. Sebab you punya data tu ataupun kandungan pembentangan tu memang kandungan pembentangan yang tepat. So jadinya markah tu you boleh dapat full marks untuk pembentangan. Itu bagi siapa yang berminat lah. Saya akan sediakan since kita punya 3 hari bulan, hari Rabu. So hari apa yang you boleh get ready katnya? Kalau hari Selasa boleh? Sempat tak hari Selasa? So saya allocate masa hari Selasa ni, hari Selasa petang lah ya. Hari Selasa petang dalam pukul 2 sampai pukul 6. 2 sampai pukul 6. So anybody yang nak one to one dengan saya, so boleh buat appointment lah. So kita akan online sekejap. Tak pastikan benda tu betul. Okay, ada soalan? So saya rasa that komponen iaitu pembentangan tadi dalam kumpulan dan juga vest yang termasuk dalam folio, itu boleh cover 20 marks allocation 20 marks untuk projek 3. So dekat situ you boleh dapat full marks dekat situ. Cuma yang bermasalah dari segi video, saya tak pasti apa benda yang you upload sebab sepatutnya hari ni yang saya start tapi saya belum start lagi. So tinggal sekarang folio, specimen dan juga video lah. So that yang untuk projek 3 tu saya dah terangkan hari ni. So saya rasa you boleh dapat full mark kat situ. Okay, ada soalan? Ada soalan? Ada tak? So kalau tak ada soalan tu saya minta everybody scan QR code untuk you punya attendance ya. Okay, ada soalan? Tak ada ya? Okay, kalau tak ada saya consider faham. So boleh buat. Kalau ada masalah one to one dengan saya, you don't have to send representative untuk bertanya sebab saya takut misunderstanding dia punya
soalan yang ditanya dan disampaikan pada saya ataupun jawapan saya yang saya berikan kepadanya. Tapi kalau setakat nak tanya yang setakat ni yang you hantar wakil tu okey lah. Tapi bila sampai tahap complicated tu lebih baik directly kepada saya. Okey, ada soalan? Tak ada Doktor, tak ada. Tak ada ya? Okey, kalau tak ada terima kasih. Assalamualaikum. Salam.